Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama kami dalam sesi temu ramah ini. Saya Auni Batrisha dan saya akan menjadi moderator untuk sesi perbincangan kita pada hari ini. Hari ini kita akan membincangkan topik yang sangat menarik, iaitu peranan teknologi dalam pendidikan, terutama bagaimana aplikasi digital boleh membantu murid dalam pendidikan awal kanak-kanak dalam penguasaan bahasa dan meningkatkan pengalaman pembelajaran mereka. Selamat datang kepada Anis dan Aisyah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu ramah ini. Kita akan membincangkan beberapa isu penting berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan, terutamanya dalam konteks pembelajaran bahasa Inggeris di dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Mari kita mulakan. Okay, soalan kepada Anis. Kita semua tahu bahawa penguasaan bahasa Inggeris sangat penting dalam konteks pendidikan di Malaysia, terutamanya dalam menghadapi cabaran globalisasi. Apakah kepentingan penguasaan bahasa Inggeris dalam pendidikan di Malaysia? Dan jika kita melihat perkembangan bahasa Inggeris di kalangan kanak-kanak prasekolah, mengapakah penguasaan bahasa ini masih tidak mencapai matlamat yang diharapkan? Dan apa yang anda rasakan menjadi faktor utama yang menyebabkan hal ini berlaku? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, penguasaan bahasa Inggeris memainkan peranan penting kerana ia seiring dengan perkembangan globalisasi dan keperluan bersaing di peringkat antarabangsa. Penguasaan bahasa ini perlu diberi penekanan sejak usia muda, khususnya di peringkat prasekolah. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan menyokong penggunaan dua bahasa, namun matlamat untuk menguasai bahasa Inggeris secara efektif masih belum tercapai. Hal ini menimbulkan cabaran bagi guru-guru yang terpaksa menggunakan bahasa Melayu untuk menjelaskan makna istilah bahasa Inggeris yang boleh melambatkan proses pembelajaran. Seterusnya, penguasaan bahasa Inggeris sejak awal membolehkan kanak-kanak berkomunikasi dengan lebih luas, termasuk dengan individu dari luar negara, dan memberikan mereka kelebihan dalam pertandingan serta proses pembelajaran di peringkat lebih tinggi. Kerajaan telah menyarakan pelbagai kaedah untuk meningkatkan penguasaan ini, antaranya dengan menggunakan pendekatan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Ini termasuk aplikasi yang sesuai untuk kanak-kanak prasekolah yang dapat membantu meningkatkan tumpuan dan keseronokan dalam proses PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran. Terima kasih Anis atas pandangan yang sangat berguna. Sekarang mari kita beralih kepada Aisyah. Aisyah, hari ini kita akan berbincang tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan sekolah rendah. Untuk permulaan, bolehkah anda kongsikan sedikit mengenai tugasan yang anda jalankan yang memfokuskan kepada peranan teknologi dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran di sekolah rendah? Apakah objektif utama yang ingin anda capai melalui tugasan ini? Okay, terima kasih Auni atas soalan yang diajukan. Pertama sekali, pada era globalisasi kini, teknologi sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian kita tanpa mengira had umur. Hal ini dikatakan demikian kerana teknologi sudah digunakan oleh bayi pada seawal usia itu. Jadi, dengan menggunakan teknologi, murid dapat mengakses maklumat dengan lebih mudah. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka dapat memperoleh maklumat hanya dengan menggunakan platform atas talian secara lebih cepat dan mempunyai maklumat yang pelbagai. Kemahiran menggunakan aplikasi digital juga dapat membantu mereka untuk meningkatkan pembangunan intelek kerana mereka akan mempelajari sesuatu dengan lebih berkesan dan serba moden. Okey, tugasan saya memfokuskan kepada bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran di sekolah, terutamanya dalam membantu pelajar untuk berinteraksi dengan menggunakan bahan pembelajaran secara lebih efektif dan menarik. Saya meneliti pelbagai aplikasi, perisian dan juga alat digital yang dapat menyokong pengajaran dan pembelajaran di peringkat awal pendidikan kanak-kanak, serta melihat kepada kesan teknologi dalam peningkatan pemahaman dan memotivasikan pelajar.
Objektif utama saya adalah untuk memahami bagaimana teknologi dapat meningkatkan proses pembelajaran di sekolah rendah dan juga prasekolah, bukan hanya dalam aspek akademik tetapi juga dalam meningkatkan minat pelajar terhadap subjek-subjek yang dipelajari, dan saya juga ingin mencadangkan beberapa alat teknologi yang relevan dan berkesan untuk digunakan oleh guru dan pelajar di sekolah rendah. Terima kasih. Terima kasih Aisyah. Sekarang, mari kita berbicara tentang peranan teknologi dalam pendidikan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, aplikasi platform seperti Monkey Junior dan Lingo Kids telah
Baiklah, untuk jawapan soalan yang kedua, kontroversi Al-Sagid yang dikaitkan dengan YouTube Kids merujuk kepada video-video yang menampilkan kandungan ganas dengan watak-watak jahat tidak sesuai untuk kanak-kanak. Konten seperti ini boleh memberikan kesan negatif kepada kanak-kanak kerana mereka cenderung meniru aksi ganas yang dipaparkan di skrin. Sebagai contoh, kanak-kanak mungkin meniru tindakan ganas sehingga boleh mencederakan diri sendiri atau orang sekeliling. Ibu bapa disarankan untuk memastikan bahawa kandungan video yang ditonton oleh kanak-kanak tidak mengandungi unsur keganasan kerana kanak-kanak membentuk tingkah laku berdasarkan apa yang mereka perhatikan di sekeliling mereka. Itu saja. Terima kasih Anis. Berdasarkan kajian Aisyah, apakah kesan positif utama yang Aisyah dapat lihat apabila teknologi digunakan dalam pendidikan? Dan adakah terdapat contoh yang lebih spesifik bagaimana teknologi ini boleh meningkatkan minat pelajar terhadap subjek-subjek tertentu? Okey, terima kasih. Okey, seperti mana yang kita tahu, teknologi ini sangat-sangat membantu dalam kehidupan seharian kita. Begitu juga dia membantu kanak-kanak. Salah satu kesan positif yang ketara adalah peningkatan motivasi belajar. Hal ini kerana mereka menggunakan teknologi, pembelajaran menjadi lebih menarik dan pelajar lebih berminat untuk belajar. Hal ini kerana mereka sudah terbiasa dengan teknologi. Teknologi juga membolehkan pelajar mengakses maklumat dengan lebih mudah dan cepat, menjadikannya lebih berdaya saing dengan memperoleh pengetahuan. Selain itu, teknologi memberi pelajar peluang untuk berlatih secara berterusan melalui platform seperti aplikasi kuis atau permainan pendidikan. Akan tetapi, kita sebagai pendidik dan juga ibu bapa perlulah memainkan peranan penting supaya anak-anak mereka tidak terlalu asyik menggunakan gadget. Bagi menjawab soalan yang kedua, contoh spesifik bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan minat pelajar terhadap subjek-subjek tertentu. Sebagai contoh, kita lihat kepada aplikasi Zap Math yang merupakan aplikasi permainan matematik yang mengandungi koleksi soalan matematik yang bertemakan sains dan juga angkasa lepas. Perkara seperti ini secara tidak langsung akan menumpukan perhatian penuh kepada kanak-kanak untuk menjawab pelbagai jenis soalan yang telah diberikan kerana mereka akan tertarik dengan penilaian grafik dan juga gambar yang berunsurkan alam semesta seperti roket, angkasa lepas dan juga makhluk asing. Kanak-kanak sangat menyukai permainan atas talian, jadi aplikasi seperti ini sangatlah disyorkan untuk memberi pendedahan asas matematik kepada mereka. Aplikasi ini memberi pendedahan kepada topik seperti bentuk, penambahan, penolakan, pendaraban dan juga pembahagian, menyatakan masa dan juga pelbagai lagi. Setiap daripada topik tersebut menyediakan 4 sesi pengukuhan iaitu latihan, ketepatan, kelajuan dan juga misi. Kanak-kanak yang berjaya melepasi tahap tertentu akan mendapat bintang dan juga shilling dan akan menggunakannya untuk membuka kunci bilik, watak dan hiasan untuk kapal angkasa tersebut. Selain itu, terdapat senarai piawaian yang mengandungi portal web di mana ibu bapa dan guru boleh mengakses kad laporan untuk melihat secara lebih terperinci bagaimana peningkatan anak mereka dalam matematik. Pada waktu yang sama, terdapat juga aplikasi seperti ABC Mouse yang berkemampuan untuk ibu bapa dan guru guna sebagai platform digital untuk kanak-kanak. Hal ini kerana ia menyediakan yuran bagi melanggan aplikasi tersebut mengikut kemampuan masyarakat kita. Ia menyediakan program pembelajaran yang sesuai untuk kanak-kanak berusia daripada 2 hingga 8 tahun, di samping menyediakan subjek-subjek seperti membaca, matematik, sains, mewarna dan melukis. Juga mereka menyediakan subjek muzik. Aplikasi ini menyediakan sistem ganjaran juga untuk meningkatkan minat pelajar dalam melepasi peringkat-peringkat tertentu dalam aplikasi ini. Perkara seperti ini amatlah berkesan bagi kanak-kanak kerana mereka menyukai
keseronokan dan berasa semangat untuk belajar jika mereka tahu bahawa mereka akan mendapat ganjaran dalam satu-satu permainan itu. Terima kasih Aisyah. Soalan seterusnya ditujukan kepada Anis. Berbicara mengenai aplikasi yang lebih positif, Lingua Kids menjadi pilihan ramai sebagai platform pembelajaran bahasa Inggeris. Sekiranya Anis sebagai seorang guru prasekolah, bagaimana Anis akan mengintegrasikan Lingua Kids dalam pembelajaran bahasa Inggeris di kelas? Dan adakah Anis rasa aplikasi seperti Lingua Kids dapat membantu mengatasi cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak dalam pembelajaran bahasa Inggeris, terutamanya di negara yang bukan negara bahasa Inggeris? Baiklah, sebagai seorang guru prasekolah, saya akan mengintegrasikan aplikasi Lingua Kids dalam pengajaran bahasa Inggeris di kelas. Dengan menggunakannya sebagai alat pembelajaran interaktif yang merangsang minat dan fokus murid. Dengan 1,600 aktiviti interaktif yang tersedia di dalam aplikasi Lingua Kids, saya boleh memilih aktiviti yang sesuai mengikut tema atau topik pelajaran seperti literasi, matematik asas dan aktiviti fizikal untuk memberikan pengalaman dan pembelajaran yang holistik. Sebagai contoh, untuk memperkenalkan kosakata asas atau huruf, saya akan menggunakan permainan literasi dalam Lingua Kids yang melibatkan aktiviti pembacaan dan penulisan huruf. Selain itu, lagu tentang rutin harian seperti membersihkan tangan atau menggosok gigi dapat saya gunakan untuk mengajar tentang kebersihan dengan cara yang menyeronokkan dan mudah untuk kanak-kanak itu mengingati cara-cara tersebut. Aplikasi ini juga akan saya gunakan untuk aktiviti fizikal yang melibatkan lagu dan gerakan yang membolehkan murid menari dan bersenam sambil mempelajari arahan bahasa Inggeris. Dengan visual yang menarik dan kandungan bebas iklan, Lingua Kids dapat menarik perhatian murid dan membantu mereka mengenali bahasa Inggeris secara lebih mudah dan meluas. Selain itu, saya akan memastikan penggunaan aplikasi ini dipantau untuk mengelakkan penyalahgunaan dan memaksimumkan manfaatnya dalam pembelajaran. Bagi menjawab soalan yang kedua tadi, ya, aplikasi Lingua Kids dapat membantu mengatasi cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak dalam pembelajaran bahasa Inggeris di negara yang bukan berbahasa Inggeris. Dengan menawarkan 1,600 aktiviti interaktif yang menarik, Lingua Kids membolehkan kanak-kanak belajar bahasa Inggeris sambil bermain yang sangat berkesan untuk menarik perhatian mereka. Kandungan yang disediakan termasuk permainan yang melibatkan pembacaan, penulisan serta aktiviti fizikal dengan lagu dan video dapat membantu kanak-kanak menguasai bahasa Inggeris dengan cara yang menyeronokkan dan mudah difahami. Aplikasi ini juga menyediakan pelajaran praktikal tentang rutin harian seperti cara mencuci tangan atau menggosok gigi dengan betul yang menyokong pembelajaran bahasa Inggeris dalam konteks kehidupan seharian. Dengan gambar visual yang menarik, kanak-kanak lebih mudah memberi perhatian dan terlibat dalam pembelajaran. Oleh itu, Lingua Kids tidak hanya membantu mengatasi cabaran pembelajaran bahasa Inggeris tetapi juga meningkatkan minat kanak-kanak dalam belajar bahasa ini secara lebih efektif, terutamanya dalam persekitaran yang tidak menggunakan bahasa Inggeris secara harian. Terima kasih kepada Anis. Soalan seterusnya untuk Aisyah. Walaupun penggunaan teknologi membawa banyak manfaat, tentu ada cabaran dan risiko yang perlu diambil kira. Apakah cabaran yang perlu dihadapi oleh guru-guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan di peringkat rendah? Dan bagaimanakah guru boleh memastikan bahawa teknologi digunakan dengan bijak tanpa menggantikan interaksi manusia dalam proses pendidikan yang sangat penting? Salah satu cabaran utama adalah ketidakseimbangan dalam mengakses teknologi. Tidak semua pelajar di sekolah rendah dan juga prasekolah mempunyai akses kepada peranti dan juga internet yang berkualiti, yang boleh menyebabkan jurang dalam peluang pembelajaran. Hal ini kerana tidak semua masyarakat di Malaysia adalah berkemampuan untuk membeli peranti-peranti gadget
bagi setiap anak mereka dalam membantu pelajaran. Oleh itu, ini menjadi salah satu cabaran para pendidik untuk memastikan sekolah menyediakan peranti bagi memberi kemudahan kepada para pelajar untuk mengakses aplikasi-aplikasi digital dalam teknologi. Selain itu, terdapat juga risiko ketagihan atau penggunaan teknologi yang berlebihan yang boleh mengurangkan waktu yang sepatutnya kanak-kanak bermain, berkomunikasi dengan ibu bapa dan juga rakan-rakan. Guru juga mungkin menghadapi kesukaran dalam menguruskan pelbagai alat teknologi, terutamanya jika mereka tidak menerima latihan yang mencukupi. Jelaslah bahawa teknologi ini bukan hanya memberi kesan positif kepada kita sebagai seorang pendidik, akan tetapi teknologi juga adalah salah satu risiko dalam pendidikan kerana ia juga akan memberi kesan negatif kepada kualiti pendidikan terhadap pendidikan awal kanak-kanak. Jadi, bagaimanakah guru boleh memastikan bahawa teknologi ini digunakan secara bijak dan tidak menggantikan interaksi manusia dalam pendidikan? Pertama sekali adalah guru perlu memastikan bahawa penggunaan teknologi adalah untuk menyokong dan melengkapi pembelajaran mereka, bukan menggantikan sepenuhnya. Hal ini adalah sama sekali patut kita titik beratkan kerana teknologi tidak menjadi salah satu asbab untuk kita melepas tangan. Kita tidak perlu mengajar lagi secara fizikal dan juga secara tradisional, iaitu secara chalk and talk kepada para pelajar. Guru perlulah mempunyai jadual yang strategik untuk membahagikan keseimbangan pada penggunaan pendidikan secara tradisional dan juga pendidikan secara teknologi. Mereka boleh menggunakan teknologi untuk variasi dalam kaedah pengajaran seperti menggunakan Selain itu, guru boleh menggunakan teknologi untuk memberi variasi dalam kaedah pengajaran seperti menggunakan video atau animasi untuk menjelaskan konsep-konsep yang sukar, tetapi tetap menjaga interaksi langsung dengan pelajar melalui sesi soal jawab dan juga aktiviti berkumpulan bagi membincangkan satu-satu topik dalam pembelajaran. Keseimbangan antara penggunaan teknologi dan juga interaksi manusia adalah sangat penting untuk memastikan pembelajaran adalah berkesan. Terima kasih, Kisha. Soalan yang akhir yang saya ingin tujukan kepada Anis mengenai keseimbangan antara teknologi dan pendekatan tradisional. Apakah risiko yang mungkin timbul jika guru prasekolah terlalu bergantung kepada aplikasi pembelajaran dan mengabaikan pendekatan pengajaran yang lebih tradisional? Dan sekiranya anda seorang pendidik, bagaimana anda akan mengimbangkan penggunaan aplikasi pembelajaran dengan menggunakan teknik pengajaran lain untuk memastikan pembelajaran yang holistik bagi kanak-kanak? Baiklah. Risiko yang mungkin timbul jika guru prasekolah terlalu bergantung pada aplikasi pembelajaran dan mengabaikan pendekatan tradisional adalah ketidakseimbangan dalam pengajaran yang dapat mengabaikan perkembangan kemahiran sosial dan interaksi langsung antara guru dan murid. Pendekatan tradisional seperti menggunakan buku dan perbualan langsung juga penting untuk memastikan kanak-kanak dapat membina kemahiran komunikasi yang lebih holistik, berhubung dengan orang lain secara peribadi serta memperoleh nilai-nilai sosial yang penting. Jika terlalu bergantung pada aplikasi, kanak-kanak mungkin kurang diberi peluang untuk belajar melalui interaksi manusia dan aktiviti fizikal yang menyokong perkembangan kognitif dan emosi mereka. Sebagai seorang pendidik, bagaimanakah cara untuk mengimbangkan penggunaan aplikasi pembelajaran dengan teknik pengajaran lain untuk memastikan pembelajaran yang holistik? Sebagai seorang pendidik, saya akan mengimbangkan penggunaan aplikasi pembelajaran dengan teknik pengajaran lain dengan memastikan aplikasi digunakan sebagai alat tambahan yang menarik minat murid terhadap subjek seperti bahasa Inggeris. Pada masa yang sama, saya akan terus menggunakan teknik pengajaran tradisional seperti
perbualan langsung, permainan interaktif dan aktiviti berkumpulan untuk memupuk kemahiran sosial dan komunikasi yang penting. Pendekatan ini memastikan pembelajaran yang lebih holistik di mana murid bukan sahaja belajar melalui teknologi tetapi ia juga membina hubungan dan kemahiran interpersonal yang penting dalam kehidupan seharian mereka. Dengan cara ini, saya dapat memastikan bahawa pelaksanaan PDP, pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dan sesuai dengan keperluan perkembangan kanak-kanak. Terima kasih Anis. Okay. Soalan yang terakhir. Mari kita lihat masa depan pendidikan. Apa harapan Aisyah untuk masa depan pendidikan dengan adanya integrasi teknologi yang lebih canggih dan bagaimanakah Aisyah dapat merumuskan keberkesanan teknologi dalam tugasan Aisyah serta bagaimana ia boleh membantu memajukan pendidikan di masa hadapan? Jadi harapan saya untuk melihat lebih banyak penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan keperluan individu pelajar. Contohnya bagi pelajar pendidikan awal kanak-kanak, teknologi yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan peringkat umur mereka. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, saya berharap ia dapat membantu guru dan menyediakan pengalaman dan juga pembelajaran yang lebih personal dan memberi peluang yang sama kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang. Selain itu, saya juga berharap pendidikan di masa hadapan akan lebih fleksibel dan dapat diakses oleh pelajar daripada mana-mana tempat dan juga bila-bila masa sahaja. Hal ini kerana mungkin seperti yang kita lihat daripada pandemik COVID-19, kita tidak dapat untuk melalui pendidikan di sekolah, tetapi kita dah melalui pendidikan secara atas talian melalui aplikasi Google Meet, Google Classroom dan juga banyak lagi. Hal ini membuktikan bahawa teknologi ini telah menjadi satu platform di mana dia menunjukkan bahawa pendidikan ini tidak terbatas dan kita hendaklah memperoleh pendidikan di mana juga kita berada dan di mana juga keadaan kita. Jadi saya akan merumuskan keberkesanan teknologi dalam tugasan saya adalah berdasarkan kajian saya percaya bahawa teknologi dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran dengan memberikan pelajar peluang untuk belajar dalam persekitaran yang lebih interaktif dan dinamik. Berkesanannya sangatlah bergantung kepada cara ia digunakan. Jika ia digunakan secara dengan bijak, maka ia boleh mengubah cara hidup dan cara pelajar belajar dan juga membantu mereka mengembangkan kemahiran abad pembelajaran 21. Namun, penggunaan teknologi perlu dipadukan dengan pendekatan pembelajaran yang berkesan untuk mencapai aplikasi yang terbaik kerana kesesuaian untuk menggunakan aplikasi platform terkini pada peringkat prasekolah memerlukan bimbingan sepenuhnya daripada ibu bapa dan juga guru. Hal ini kerana kebanyakan aplikasi digital yang tidak sesuai untuk pembesaran kanak-kanak kerana mengandungi unsur negatif seperti unsur-unsur kedewasaan maupun unsur-unsur ganas dan menakutkan kerana kuatiri ia akan mempengaruhi mental kanak-kanak tersebut. Okey, itu sahaja terima kasih. Terima kasih kepada Aisyah atas pandangan yang sangat bernas. Saya rasa sesi temu ramah kita pada hari ini telah memberi banyak pencerahan mengenai penggunaan teknologi dalam pendidikan serta manfaat dan cabarannya. Semoga perbincangan ini dapat memberi inspirasi dan wawasan yang berguna untuk semua yang terlibat dalam dunia pendidikan. Sekian, terima kasih.